Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada subjek Prinsip Pemodelan Matematik. Saya Ahmad Daim Razin bin Muhammad Zaid, dan saya akan merumuskan tentang subtopik 3 iaitu scale. Subtopik 3.1 Abstraction and Scale. Apa yang saya faham daripada pembacaan saya, abstraction ialah satu proses atau gambaran awal untuk kita buat sesuatu model itu menggunakan fenomena yang tersendiri. Manakala scale pula ialah numerical sequence atau urutan berangka, dan juga merupakan a set of number yang kita guna untuk mengukur kuantiti sesuatu model. So kat sini kita boleh nampak yang abstraction dengan scale ni dia bergantung kepada satu sama lain untuk menciptakan sesebuah model. Contohnya, kalau kita nak buat sebuah rumah, so kita kena ada gambaran awal dulu, atau senang cerita macam kita bayangkan dulu rumah tu macam mana kita nak buat, macam mana kita kena plan rumah tu elok-elok, kita nak atap dia macam Minangkabau ke apa dan sebagainya. Lepas tu kita kena ada replika rumah tu. Bila kita dah ada replika tu, dengan replika tu juga kita kena tahu skala yang digunakan untuk membuat replika tu. Contohnya macam untuk 1 cm bersamaan dengan 10 kaki ataupun 20 kaki, lebih kurang macam tu. Bila dah tahu skala tu, barulah kita boleh buat sesuatu model tu dengan eloklah rumah nanti. Itu saja apa yang saya faham daripada subtopik 3.1. Seterusnya. Okey, saya Nur Farahia binti Muhammad Ilyas akan membentangkan subtopik 3.2 iaitu Size and Shape Geometric Scaling. Okey, untuk menerangkan berkaitan subtopik ini, kita boleh rujuk pada rajah 3.1 di mana ia mempunyai dua cube yang sama, cuma ukuran yang berbeza. Okey, untuk cube yang pertama, dia ada nilai tetapi tidak ditentukan unit. Jadi setiap ukuran bagi cube tersebut boleh diukur sama ada dalam unit 1 inci persegi, 1 meter persegi atau 1 kilometer persegi. Manakala bagi cube yang kedua, diukur menggunakan unit yang sama iaitu sama ada L persegi inci persegi, L persegi meter persegi atau L persegi kilometer persegi. Oleh itu, subtopik ini menjelaskan bahawa penskalaan geometrik adalah bergantung pada saiz dan bentuk. Okey, seterusnya subtopik 3.2.1 adalah mengenai geometric scaling and flight mass fractions in birds. Okey, pada rajah 3.2, penskalaan geometri digunakan untuk membuat perbandingan antara berat badan burung dan berat otot regangan sayap burung. Maksudnya otot daripada regangan sayap burung belah kanan hingga regangan otot sayap burung sebelah kiri. Terdapat 29 ekor burung, tetapi pada rajah 3.2 kita hanya mengambil kira data burung yang ke-10 hingga burung yang ke-23, iaitu kesemuanya ada 14 ekor burung. So, setiap burung mempunyai berat badan dan berat otot regangan sayap yang berbeza. Setiap data bagi 14 ekor burung tersebut diplot dalam graf. Hasilnya, 18% daripada burung yang dipilih mempunyai persamaan linear. Okey, untuk subtopik 3.2.2 iaitu Linearity and Geometric Scaling, kita ambil contoh dari rajah 3.3 di mana ada dua pasang gelas iaitu sepasang berbentuk silinder manakala sepasang berbentuk kun. Penskalaan geometri juga boleh digunakan untuk mencari linearity bagi sesuatu objek yang mempunyai skala yang sama
skala yang sama. Bagi gelas berbentuk silinder menggunakan persamaan 3.3, isi padu air adalah berkadar linear dengan tinggi air di dalam gelas tersebut. Manakala bagi gelas berbentuk kon yang menggunakan persamaan 3.5, hubungan antara isi padu dan ketinggian adalah tidak linear. Okey, bagi subtopik 3.2.3 pula adalah berkaitan log-log plots of geometric scaling data. Okey, log itu adalah logaritma. Okey, untuk rajah 3.4 ini, kita gunakan log-log plot kalau scale antara paksi X dan paksi Y mempunyai perbezaan yang ketara. Contohnya yang kita boleh tengok pada rajah 3.4 ni, data pada paksi X tidak jauh berbeza, iaitu 0.001, 0.01, 0.11 dan 10. Manakala data pada paksi Y mempunyai perbezaan yang ketara, iaitu 0.1, 1, 10, 100 dan 1000. So kita akan gunakan log-log plot pada rajah 3.4 untuk mengumpulkan kesemua data burung tersebut. Okey, berdasarkan rajah 3.2 sebelum ini, data tidak diambil secara keseluruhannya, maka kesemua data diplot pada rajah 3.4. Garis lurus dicari menggunakan statistical regression analysis. Walaupun persamaan 3.6 tidak sama dengan persamaan 3.2, namun kedua-dua persamaan tersebut mempunyai hasil yang hampir sama. Jadi hal ini cukup untuk kita buktikan bahawa otot regangan sayap burung adalah berkadar linear dengan berat badan burung. Okey, untuk contoh lain log-log plot, kita boleh tengok pada rajah 3.7 di mana data pada paksi X tidak jauh beza, iaitu 200, 300, 400, 500, 600 dan 700. Tapi pada paksi Y mempunyai perbezaan yang ketara, iaitu 40, 60, 80, 100 dan 150. So kita akan gunakan log-log plot untuk memudahkan kita untuk mencari perbezaan dan membuat garis lurus antara data tersebut. Okey. Sekian saja daripada saya. So kita teruskan untuk 3.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainul Balqis binti Zakaria akan present untuk point 3.3 iaitu size and function birds and flight. So dekat sini kita nak tengok daripada rajah 3.9 ni adalah a set of empirical data. So dekat sini kita tengok wing loadings ni proportional with weight. Dan dekat dalam graf ni juga kita dapat lihat weight burung ni tak melebihi pun daripada 35 pounds tu. So seterusnya dia kata dekat sini the lift force proportional to wing areas or dimensional terms yang mana daya angkat ni berkadar secara langsung dengan wing area permukaan sayap. Permukaan sayap tu terlalu dalam dimensional terms tu length. Jarak dengan length jadi length power of 2. Lepas tu wing loading ataupun weight ni proportional to volume, yang mana volume ni dimensional term dia tu adalah length dark length. So ia akan jadi length power of 3. Seterusnya adalah bila kita tengok wing loading per unit of wing area ni, ia akan proportional dengan length power of 3 bahagi dengan length power of 2. Lepas tu kita boleh potong ni, kita akan dapat length saja. Lepas tu dekat sini dia nak katakan bahawa equation 3.7 tu adalah dimensionally consistent. Equation 3.7 ni adalah equation ni adalah weight proportional dengan wing loading power of 3. Okay, seterusnya kita masuk kepada 3.3.1 iaitu the power needed to hovering. Power needed ni kita boleh dikatakan faktor sekeliling yang mempengaruhi sesuatu tu. Kalau dekat sini kita tengok a bird flaps its wing when it hovering to generate the needed hovering power. Macam mana dia buat? Dengan
by moving a mass of air and transferring momentum downward. Lepas tu dekat sini kita boleh tengok lah Newton's second law, iaitu di mana kadar perubahan masa momentum of that jet tu of air tu akan sama dengan jumlah daya angkat untuk sayap tu, ataupun kita boleh katakan berat burung tu lah. Lepas tu kita tengok dekat sini adalah mass of air moving through the jet, iaitu kita tengok mass over time sama dengan rho A darab dengan V. Lepas tu maknanya di sini rho ni akan mewakili density, A pula mewakili beam area, dan V tu jet speed. Dan yang kedua ni adalah bird weight, iaitu berat burung tu formula dia adalah W sama dengan V kali dengan mass over time. Kita akan dapat rho darab dengan A darab dengan V square. Mass over time ni kita gantilah daripada tadi kita dapat dah tadi tu rho AV ni darab dengan V, dapatlah macam ni. Terusnya velocity of the air mass for hovering ni, V ni proportional to L power of half, di mana L ni merupakan dimensional term. Seterusnya, power needed to sustain the hovering jet adalah, formula dia adalah power needed proportional to half rho kali dengan A kali dengan V kali dengan V square. Dan kita akan dapatlah power needed ni proportional to L power 7/2. Ni adalah dimensional term dia untuk power needed. Untuk equation 3.11 ni adalah equation yang ni, iaitu power needed yang half tu rho darab dengan A darab dengan V kali dengan V square ni, dia kata akan valid dengan forward flight as well as hovering. Seterusnya kita masuk kepada 3.3.2, iaitu the power available for hovering. Power available ni adalah power yang sedia ada ya, kita kata yang sedia ada pada burung tu. Di sini kita ada 3 cara untuk menentukan power available, iaitu yang pertama adalah rate loss during hovering, yang kedua adalah rate at which it supplies oxygen, yang ketiga adalah maximum stress. Okay, untuk yang pertama ni, dia kata untuk heat loss ni, dia kata masa turn chemical energy to mechanical energy. Yang mana chemical energy ni adalah tenaga yang kita dapat daripada sumber matahari. Jadi ni dalam kes ni burung ni dia dapat chemical energy ni apabila dia makan tumbuhan. Okay, dia dapatlah chemical energy kepada chemical energy. Lepas tu energy excess energy dissipated, ataupun kita kata heat loss ni akan melalui luas permukaan burung tu. Yang seterusnya, heat transfer decrease at rate proportional to length power of 2. To prevent the bird from overheating, the power needed is proportional to L squared. So untuk oxygen supply pula, kita kata oxygen supply ni ia akan reduce to the consideration of the time rate of change of the volume of blood delivery by the heart. Dia kata kadar perubahan masa untuk isi padu darah tu dihantar daripada jantung tu, daripada heart tu. So seterusnya, volumetric rate is proportional to the cross-sectional area of the blood vessel. Dan daripada oxygen supply ni juga kita boleh tengok yang bahawa available power dia ni juga proportional to length power of 2. Yang ketiga adalah maximum stress.
iaitu yang akan bermula apabila adanya kerja lah yang dilakukan dan akan menyebabkan contracting muscle. Prinsipal dekat sini kita boleh tengok adalah conservation of energy that works tu akan sama dengan refracting change in the kinetic energy of the limb moved by muscle contraction lah. Seterusnya, force in the muscle ni limited by the maximum tensile strength of the blood muscle and tendons proportional to length power of 2. Iaitu length power of 2 ni adalah the cross sectional area. And the power exerted by the muscle is power proportional to muscle force kali dengan contraction over time. Kita akan dapatlah proportional to length square darab dengan L divide by L. Okay, so again kita dapat lagi available power tu akan proportional dengan L square. Maknanya ketika ni kita akan dapatlah proportional kita akan dapatlah power available tu akan sama dengan L square. So untuk 3.3 ni yang nak menceritakan nak sebagai rumusan lah untuk ni untuk section 3.3.1 ni dia kata the power needed for flight is proportional to L power 7/2. Ni adalah dimensional term dia. Dan untuk the power available untuk sistem flight adalah proportional to L square. Bukan L square saja. Tadi kan kita dah cari kita akan mendapat L square. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.